Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel AB Channel. Dalam video kita pada kali ini, saya akan berkongsikan dengan korang semua tentang Ejen Ali musim ketiga episod keempat yang bertajuk Misi Balas bahagian kedua. Yang mana dalam video kita pada kali ini, saya akan share dengan korang detail-detail dalam episod yang keempat ini yang mungkin korang semua tak perasan ataupun yang korang perasan dan menarik untuk kita bincangkan bersama. So, tanpa melengahkan masa lagi, nanti jap. Sebelum tu, kepada korang yang tak subscribe lagi YouTube channel AB Channel, jangan lupa untuk menekan butang subscribe di bawah dan tekan sekali bell notification button tu sebagai tanda sokongan korang ke atas YouTube channel ini untuk masa yang akan datang. So, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita memulakan perbincangan kita pada hari ini. Bertindak segera. Baiklah, dalam episod yang keempat pada kali ini, antara detail pertama yang kita dapat tengok adalah baju ataupun suit yang dipakai oleh Ejen Ali pada kali ini merupakan suit baru setelah mendapat update dalam episod yang lepas. Yang mana pada permulaan episod lagi, Ali memang sentiasa memakai suit magnetic techno ni. Dan suit magnetic techno Ali ni ternyata bukanlah sahaja untuk kegunaan semasa pertandingan dalam misi Mantap Arena, tapi masa dia pergi makan, masa dia jalan-jalan pun dia tetap memakai suit magnetic techno tersebut. Berbeza dengan upgrade-upgrade bagi peserta lain yang lepas, yang mana bagi Kim, dia hanya dapat menggunakan upgrade dia masa dia gunakan gelombang bunyi je. Bagi Alicia pula, senjata dia hanya digunakan semasa untuk pertempuran ataupun dalam pertandingan tersebut. Yang menggunakan suit mereka secara kekal hanyalah Ali dan Alex sahaja. So, ini adalah antara benda yang menarik kan? Sebab sebelum ni kita tengok suit Ali agak berbeza. Kalau sekali pandang kita tak perasan, tapi kalau teliti baru kita perasan yang ada perubahan pada suit tersebut, yang mana suit yang telah dipakai oleh Ali adalah suit selepas update yang merupakan suit magnetic techno. Detail yang kedua pula adalah semasa ejen bakal memarahi ejen-ejen muda mata yang telah melakukan peperangan makanan. Masa mereka semua dimarahi oleh ejen bakal ni, kita dapat tengok ejen-ejen yang lain semua dah mula cuak. Tapi Moon sempat lagi untuk minum air kotak yang terdapat dekat tangan si Moon ni. Yang ketiga, kemampuan sebenar Ejen Kim. Kalau korang perasan, dalam episod yang keempat pada kali ini lebih meng-highlightkan kemampuan sebenar Ejen Kim. Yang mana dalam food war ataupun peperangan makanan masa dekat kantin tersebut, kita dapat tengok ejen-ejen muda antarabangsa yang lain agak leka, tetapi Ejen Kim ni sentiasa kekal peka dan sentiasa bersedia. Antara scene yang menunjukkan kepada kita kemampuan sebenar Ejen Kim ni adalah, kalau kita perasan, Zeiss dengan kelajuan yang dia ada, dia mampu untuk menghempukkan tray makanan itu ke muka Alex. Tapi dengan kelajuan yang sama, masa Zaz lalu dekat belakang Kim, padahal masa tu ejen Kim tengah gelak-gelak je kot, tapi masa tu Kim mampu untuk terus berpusing dan membaling makanan tepat ke arah Zaz. Padahal dengan kelajuan yang sama digunakan untuk menghempap tray di muka Alex. Di sini menunjukkan kepada kita yang Kim ni lebih peka daripada Alex. Dan Kim juga mempunyai keupayaan untuk menyasarkan target dia dengan begitu tepat. Contohnya kita dapat tengok, dia dapat baling sandwich yang pedas tu tepat-tepat masuk ke dalam mulut bulat. Dan dia pun gelak lepas dia buat benda tu kan. Lepas dia gelak tu lah, dia terus baling makanan ke arah Zaz. Kemudian kita dapat tengok pada pertandingan Mata Arena peringkat kedua, Kim dapat mengelak serangan yang cuba dilakukan oleh Kai terhadapnya. Walaupun pada saat-saat akhir dia lompat tu, sipi-sipi dia terlepas kan. Nasib baik tak kena. Dan kemudian kita juga dapat tengok Kim ni mampu untuk berhadapan dengan Moon dan juga robot-robot yang ada dekat pertandingan Mata Arena peringkat kedua tersebut. Sedangkan Moon ni masa perang makanan, dia berjaya untuk menyerang Rizka. So kita dapat tengoklah yang kemampuan Ejen Kim ni sememangnya berada pada tahap yang luar biasa. Kemudiannya, yang paling menyelah menunjukkan kepada kita kemampuan Ejen Kim ni adalah kemampuan dia untuk melakukan tindakan dengan waras dan menghasilkan strategi apabila berada dalam keadaan terdesak. Yang mana bila dia telah dikepung oleh ejen-ejen senior mata dan droid-droid yang banyak, dia telah pun menghasilkan satu rancangan untuk Ali menggunakan kemampuan suit magnetic technonya untuk menyerang ejen-ejen senior mata dan juga droid dengan sepihan-sepihan droid yang dipecahkan oleh gelombang bunyi Kim tu sendiri. So kita dapat tengok dalam episod kali ini lebih meng-highlightkan kemampuan sebenar Ejen Kim. Patutlah dalam episod yang ketiga yang lepas dalam misi upgrade, dia hanya memilih upgrade untuk menambahkan aksesori pada kemampuannya, iaitu menambahkan warna-warni pada gelombang bunyi yang dikeluarkan. Patutlah dia ni tak ada pun nak upgrade senjata dia ataupun suit dia. Rupa-rupanya dengan apa yang dia ada, dia dah cukup dan mampu untuk meletakkan diri dia pada tempat pertama pada pertandingan Mata Arena peringkat yang kedua. Nombor 4, Ejen Leon masukkan peluru.
Ini antara scene yang sangat detail bagi saya, yang sangat menarik. Masa Ejen Leon tengah berjalan sambil memarahi ejen-ejen muda mata, kita dapat tengok dia melemparkan beberapa butir peluru ke udara, kemudian memasukkan ke dalam kelongsong peluru pistol dia itu dengan sangat bergaya. Memang smart habis lah part ni. Saya rasa ini antara detail yang sangat-sangat menarik kan. Cara macam mana Ejen Leon memasukkan peluru ke dalam pistol tersebut. Dia tak payah tengok pun ke arah peluru dan pistol tu, dia hanya perlu baling dan tunggu sahaja peluru tu masuk satu-satu sambil memutarkan dia punya rounder sambil memarahi ejen-ejen muda mata. Memang menarik part ni kan. Nombor 5. Yang seterusnya pula, kita dapat tengok antara detail yang menarik dalam episod kali ni juga adalah dalam banyak-banyak ejen muda mata ni, ada beberapa je ejen muda yang tak terlibat dalam peperangan antara ejen muda antarabangsa dengan ejen muda tempatan. Yang mana ejen tempatan yang tak terlibat langsung dengan pergaduhan ni adalah Alisha. Dan kemudian pada peringkat kedua mata arena pula adalah Ejen Iman dan Ejen Ali. Manakala ejen-ejen lainnya semua sibuk nak menjatuhkan ejen muda antarabangsa mata. Yang keenam, kemampuan sut magnetik Tekno Ali. Kita dapat tengok dalam episod pada kali ni, kemampuan sut magnetik Tekno Ali tu bukan saja untuk mengawal medan magnet pada skala yang kecil, tapi pada skala yang besar. Bahkan Ali dengan kemampuan sut magnetik Teknonya itu, dia mampu untuk menghentikan 2 droid mata yang telah pun di-upgrade untuk meningkatkan lagi kesukaran mata arena peringkat kedua ni. Maknanya kemampuan sut upgrade Ali ni bukan sahaja mampu untuk mengawal gasing dia, tapi dia juga mampu untuk mengawal droid-droid yang besar yang berada di sekeliling dia. Walaupun dia dah tak ada iris, kita dapat tengok dengan kemampuan suit upgrade ni, dia tetap mampu untuk menghalang serangan daripada droid-droid yang hebat tu. Dan yang ketujuh dan terakhir pula adalah detail yang kita dapat dalam episod pada kali ni adalah kita mengetahui bahawa Datuk Hisham merupakan satu watak yang mempunyai maklumat tentang mata, walaupun maklumat tersebut merupakan maklumat rahsia. Contohnya kita dapat tengok Datuk Hisham ada mention pasal ejen muda antarabangsa mata, menyebabkan ejen Gans dan juga ejen Dayang terkejut. Yalah, sebab projek tu kan sebenarnya projek rahsia. Tapi Datuk Hisham dengan yakin mengatakan bahawa, kan saya dah cakap, saya ni ramai kawan. Maknanya Datuk Hisham ni juga merupakan seseorang yang mempunyai kemampuan untuk menggali sumber-sumber pengetahuan even dalam projek rahsia mata tu sendiri. So, siapa sebenarnya Datuk Hisham ni agak-agaknya mungkinkah Datuk Hisham ni adalah watak Zero? Macam mana menurut kalian? Boleh tinggalkan pendapat korang dekat ruangan komen di bawah. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada korang yang sudi menonton sehingga ke akhir video. Kalau saya ada sebarang kekurangan dan kesilapan, saya minta maaf banyak-banyak. Dan kalau korang ada info yang lebih menarik, boleh je drop dekat ruangan komen di bawah. Saya sangat-sangat mengharapkan korang akan membantu saya untuk subscribe YouTube channel AB Channel ini, supaya YouTube channel ini mampu menjadi sebuah YouTube channel yang membincangkan tentang animasi-animasi tempatan dan juga animasi luar negara yang setanding dengan YouTube channel yang lain yang terdapat di negara kita, bahkan yang terdapat di seluruh dunia ini. Dan impian ini hanya akan jadi kenyataan dengan izin daripada Allah SWT dan dengan bantuan daripada anda semua. So, kepada korang yang tak subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Dan kepada korang yang dah subscribe, terima kasih banyak saya ucapkan. InsyaAllah berjumpa dalam video yang akan datang. Akhir kalam dari saya, tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi